Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Tafsirul Quran dengan terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan petikan huraiannya dari At-Tafsirul Munir dan lain-lainnya. Sambungan kita surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk yang ke-10, bermula dari ayat 55. Ayat 55, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 336. Lengkap dah tu maklumat dia kan. Kalau tak jumpa cari lagi, tak adalah di Quran satu yang nombor ayat dia. Kita baca 2-3 ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna syarrad dawaab عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Ayat 55. Inna syarrad dawabbi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata. Apa dia melata? Ia duduk berjalan ngongit-ngongit atas muka bumi ni. Itu melata dia panggil. Di sisi hukum dan ketetapan Allah, ialah orang-orang yang kafir, yang berdegil dengan kekufurannya, sebab itu mereka tidak mahu beriman. Tengok para pelajar, ayat ini tegas ataupun dalam bahasa kita agak kasar. Agak kasar kerana penjelasan kepada ayat yang lepas, Allah Ta'ala gambarkan orang kafir itu wa kullun kanu zalimin. Semua mereka adalah orang yang zalim. Maka dalam ayat ini Allah kata siapa dia mereka itu? Inna syarrad dawab, makhluk yang melata atas muka bumi, termasuklah kita manusia. Hayawan-hayawan itu dia panggil makhluk yang berjalan atas muka bumi. Siapa dia makhluk ini? Mengikut ahli tafsir kata An-nas, al-muradu bihi huna an-nas, bukan binatang, bukan hayawan-hayawan yang kaki empat
Tapi maksud dia di sini binatang yang melata itu annas, yaitu khususnya sabab nuzul kepada ayat ini iaitulah kepada Bani Quraizah. Tanda pelajar Bani Quraizah. Siapa dia Bani Quraizah? Kita dah belajar dalam siri-siri yang lepas. Sewaktu Nabi SAW sampai di Madinah, ada berapa Bani Yahudi? Mana pelajar kita? Tak ada. Nabi sampai Madinah, ada berapa Bani Yahudi? Besar, ada 3. Qainuqa, tanda. Bani Qainuqa, nama apa comel. Yang kedua Bani An-Nadir, kan? Yang ketiga Bani Quraizah. Hak dua tu kita dah selesai dalam siri-siri pengajian kita yang dulu. Bani Quraizah duduk di sini. Kenapa Allah bayangkan mereka ini syarrad dawab, binatang yang jahat di atas muka bumi ini? Kenapa? Kata di Syekh As-Sahabi Al-Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Banu Quraizah ini telah membatal perjanjian. Dia berjanji dengan Nabi SAW akan membela Rasulullah SAW, tidak akan memihak kepada Quraisy. Tapi dalam peperangan Badar, senyap-senyap dia telah bagi bajet support kepada tentera Abu Jahal. Bermakna mereka telah batal perjanjian. Satu. Bila dia tengok Badar, Abu Jahal kalah, mereka menyesal. Dia mari, oh Muhammad, silap nasina wa akhtana, kami terlupa. Inilah geng-geng Abu Jahal lah mari duk pujuk kami. Allah, kami pun akhtana, tersalah. Bagi sokongan kepada mereka. Ini masa jenis main sokong tak ada prinsip ni, masalah besar kita ni. Nah, pagi-pagi duk tulis surat sokongan ya. Sokongan orang itu, sokongan orang ni, yang boleh memporak-perandakan masyarakat. Kerana ni lah. Jadi bila dia menyesal, fa'ahadahum tsaniyah, dia buat perjanjian yang kedua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami lepas Badar dah. Kita tak akan sokong lagi mereka. Baru balik perjanjian, memperbaharui balik perjanjian. Tapi bangsa Yahudi, dia panggil bangsa tak lekat janji. Tulis, Yahudi bangsa tak lekat janji. Dia janji hari ni, esok dia tukar. Maka kita sebagai seorang Islam, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut perangai Yahudi. Hari ni janji, esok batal. Hari ni tak sokong, esok sokong. Ini perangai Yahudi. Dia sudah tunjuk perangai tak baik. Dalam peperangan Uhud tenang. Dalam peperangan Ahzab, tanda pelajar, peperangan Ahzab kita dah tarjih semalam mengikut pandangan majoriti ulama, berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Bila tentera Ahzab nak datang, tentera Ahzab di bawah pimpinan Abu Sufyan masa itu minta bantuan seluruh kafir-kafir yang ada di semenanjung Tanah Arab untuk bergabung dalam suatu pakatan. Dia panggil Ahzab, kumpulan. Kita panggil pakatan ke apa sajalah, yang pentingnya kumpulan-kumpulan kafir yang berkumpul, tujuannya nak lanyak Madinah untuk menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketua mereka nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni makhluk yang sangat jahat, ketua Yahudi yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bunuh dia. Nabi ni tak sewenang-wenang, senang-senang nak bunuh musuh lah. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, mati dengan munafik dia. Nabi tak suruh bunuh. Tapi si Ka'ab bin Al-Ashraf ini sangat jahat. Nabi kata, man li Ka'ab bin Al-Ashraf, siapa dia nak ambil kepala saat Ka'ab bin Ashraf ini,
karena dia telah menyakiti Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin. Jadi Ka'ab ni pergi ke Mekah buat perundingan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab ni telah diperintah oleh Nabi supaya dibunuh. Kubu ataupun kota kepunyaan Ka'ab masih lagi wujud di Madinah. Kalau awak pergi Madinah, tanya pelajar-pelajar ataupun guide yang duduk bawah bak, dia kata, mana kubu Ka'ab? Dia akan tunjuk. Di atas Masjid Quba, dekat dengan Saddu Butahan. Ana kalau tengok dalam buku yang saya tulis, tajuk dia Madinah Munawwarah Kelebihan Sejarah, ada cerita di situ tentang kedudukan Yahudi. Baik. Yang kita nak balik pada ayat kita ni, Allah gambarkan syarrad dawab, binatang yang paling jahat, iaitulah binatang yang telah membatalkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kata makhluk yang jahat zaman kita ni orang yang tak lekat janji. Nauzubillah. Baik. Apa yang dia buat janji? Tengok dalam ayat yang berikutnya. Allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Allahu akbar. Iaitu orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian setia dengan mereka. Siapa dia? Puak kafir ni. Sudah diikat perjanjian setia dengan mereka. Kemudian mereka mencabuli perjanjian setianya pada tiap-tiap kali. Mula-mula sampai Madinah, janji dah sekali. Lepas tu dia lupa, pergi tolong Abu Jahal dalam perang Badar. Lepas tu dia menyesal, kau buat menyesal, tak tahulah, perangai lagu tu. Kan? Batal pula perjanjian, mari berjanji pula untuk nak jaga nak Madinah. Allahu Akbar. Mari puak-puak Ahzab masuk sekali. Dahsyat pelajar. Perbuatan mereka ni dahsyat. Allah bayangkan dalam Al-Quran, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, dalam perang Ahzab. Ketika Yahudi datang dari sebelah atas, Yahudi duduk di atas, dia punya perkampungan yang duduk di sebelah Masjid Quba atas, dia panggil awali, kawasan tinggi, sebab mereka ambil tempat yang strategi dengan kesuburan tanahnya, udaranya bersih. Kalau buah tamar di situ, ajwah aliyah, memang dia panggil yang paling top sekali lah, yang paling baik ajwah di situ, aliyah. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, mari daripada bawah Quraisy dengan bala tenteranya 10,000 orang. Allah gambarkan ketika itulah balagatil qulubul hanajir, hati ni seolah-olah berada di tengkok. Maknanya gawatnya keadaan yang sedemikian. Jahat. Pasal itulah Tuhan kata jahat, syarrad dawab. Setiap kali buat perjanjian batal. Allahu Akbar. Kan? Batal. Wa hum la yattaqun, sedang mereka tidak mahu memelihara dirinya dari keaifan, keburukan, kejahatan mencabuli perjanjian itu. Dia ni tak dengar kata buah orang, kan? Perjanjian main-mainnya, main-mainnya dia. Jadi ayat ini seperti yang telah kita sebut dalam Ibnu Abbas tadi, turun kepada Yahudi Bani Quraizah. Sebab apa? Tanda pelajar. Sebab kenapa mereka dianggap sebagai syarru khalqillah, makhluk yang jahat? Kerana mereka bersifat dengan beberapa sifat. Tanda. Sifat yang pertama, al-israru 'alal kufri daimi wal 'inad. Mereka berterusan kufur, kerah kepala, tak erti bahasa. Ni bahasa Kelantan tambah bahasa, tak erti bahasa. Satu, kerah kepala, tak dengar buah orang. Dia tengok, dia baca dalam kitab Taurah, sudah ada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak beriman. Jahat. Yang beriman awal lagi di antara pendeta Yahudi, iaitulah Sayyidina Amrullah bin Salam.
Tulis. Ketua Yahudi yang masuk Islam, nama apa? Abdullah bin Salam radhiyallahu. Dia baca dalam kitab Taurat sifat Nabi. Bila Nabi sampai ke Madinah, dia langsung pergi tengok. Allahu Akbar. Dia kata, mula-mula aku tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim tu, aku tahu ini muka orang yang benar, bukan muka pembohong kaki kelentong. Ini bahasa. Kita ni kaki kelentong, orang panggil tak berkerut dahi. Oh, relax ya, dia menipu, main-main, tak ada apa. Janji kalau tak tunai pun tak apa, bukan kita suci kan. Boleh je buat janji lah. Nabi tidak ajar kepada kita supaya janji palsu, janji bohong, tidak ada. Dua. Perangai yang kedua, naqadal ahd. Mereka juga bahasa jenis tak lekat janji, tak lekat ikrar. Hari ni berjanji, besok batal. Tahun ni berjanji, tahun depan batal. Maka mereka bangsa yang tak lekat ikrar ataupun tak berpegang pada janji. Dua sifat. Sifat yang ketiga, Allah gambarkan, tengok ayat 56, wahum la yattaqun. Mereka tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Buat dosa senang-senang je, relax. Buat jahat tu boleh relax. Kalau orang tanya kenapa buat macam ni, relax lah bro. Dah, main relax bro, boleh main bro pula dia. Contoh ya, kita kata tak ada relax bro. Kita sebagai orang yang beriman, berpegang pada janji. Janji ditepati, bukan janji dicapati. Ni ada setengah pelajar-pelajar ni, orang muda, dia kata janji dicapati. Kita tak, capati boleh makan, tapi janji dicapati tidak boleh. Ini di antara sifat. Sila apa sifat apa? Tiga sifat jahat yang melayakkan mereka mendapat title syarrad dawab, binatang yang paling jahat di atas dunia, kerana sifat itu. Baiklah. Ini cara bila kita berjanji dengan orang, kemudian kita nampak ada bibit-bibit pembelotan, bibit-bibit pengkhianatan daripada kawan yang kita janji, maka bagaimana sikap Islam dengan kumpulan ini? Baca ayat 57. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Oleh itu, jika engkau menemui mereka dalam peperangan, orang yang batal perjanjian tadi, kita jumpa dalam peperangan, kamu ada sini, masuk kumpulan ni ya. Fasyarrid bihim, maka hancurkanlah mereka, supaya dengan sebab itu orang-orang yang di belakang mereka gerung gentar. Dengan Islam ni jangan main-main. Jangan memperkotak-katikkan perjanjian. Kalau kita berjanji, biar betul-betul tunai. Ini janji senang-senang relax ya, tak tunai janji, main-main mudah-mudah dengan janji kan. Maka pada waktu itu Allah kata apa? Kalau jumpa, syarrid bihim, pukul mereka. Untuk apa? Biar orang-orang yang hidup lagi tengok, tak boleh, tak boleh. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka pula beringat, mendapat pelajaran. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, setelah kita melalui tiga sifat kejahatan syarrad dawab, maka Allah kata fa imma tasqafannahum fil harbi, kalau kamu jumpa dia lawan kita dalam peperangan, maka hentamlah mereka berak-berak, supaya orang lain mengambil pengajaran daripada mereka. Kata di ulama tafsir, tanda pelajar, wa fi hadza dilalatul ala annal harba laysat marghubah. Ayat ini menunjukkan bahawa peperangan itu bukan sesuatu yang menjadi asas,
kepada kerja kita. Kerja kita nak perang, bunuh orang. La. Wa innama hiya daruratun liman'il baghi wal 'udwan wa i'la'i kalimatillahi al-'ulya. Tujuan peperang ni kerana darurat. Nak menyekat orang-orang yang jahat, orang-orang yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan nak menegakkan kalimah Allah ataupun agama Allah. Ini tujuan perang. Sebab itu bila kita nak berperang, sebelum berperang, tentera Islam kena jumpa, berunding dulu. Bukan kata kumpayakut lah, berunding dulu. Kita bagi tawaran, tanda 3 tawaran. Kamu masuk Islam, aslim taslam. Masuk Islam, muslimat. Harta benda dia tak kena rampas. Isteri dan anak-anak dia bebas, boleh duduk sekali dengan dia, tak ada apa-apa. Rumah dia, kalau dia ada jawatan penghulu kampung, kita tak pecah dia. Bukan mudah-mudah. Oh, dia kata kita no. La, kita tak mau masuk Islam. Baik. Kamu duduk dengan kekufuran kamu, kekalkan dengan apa yang kamu ada, tapi duduk tunduk di bawah pemerintahan Islam. Nak selamat. Kafir lah dia. Dengan syarat-syarat. 3, Islam tak mau. Tunduk kepada pemerintahan Islam tak mau. Yang ketiga, al-harbu al-qital. Saya bagi masa 3 hari, pergi cari senjata, kita lawan. Ini cara Islam. Cukup 3 hari, baru kita serang. Itu dia panggil peperangan. Itu bukan suatu matlamat besar, tetapi dia menjadi wasilah li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Maka kata orang al-wiqayatu khairun minal ilad. Penjagaan lebih baik daripada berubat. Menjaga kesihatan lebih baik daripada kita berubat. Aku ni tak apa, aku makan belakang, bedah belakang, hak mana ada. Kalau sakit hospital lah. Dalam CD yang lepas kita dah baca kan, dia kata al-baitu al-ma'idatu baitud da. Kan kata di Ibnu Khalidah Tabibul Arab, dia kata perut kita ni apa dia? Rumah penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa. Mengawal diri, mengawal makanan, jaga pemakanan, diet itu, itulah kepala segala ubat. Masya Allah. Baik. Jadi kalau kita tengok orang kafir dah mula, bibit-bibit pengkhianatan sudah nampak. Kita nampak dah dia mula kacau, mula nak khianat. Nampak macam sering kali perjumpaan sulit, pintu belakang terjadi. Maka kalau kita nampak ada bau pengkhianatan, bibit-bibit kejahatan sudah ada, maka apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tengok ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Inna Allah la yuhibbul khainin. Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum, saya atas kertas tanda tangan bersama, bermuafakat, tapi pintu belakang soseh-soseh, ada hijab tak baik, nak membatalkan perjanjian dengan kaum yang telah mengikat perjanjian setia denganmu, fambiz ilaihim ala sawa, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara berterus terang dan adil. Cakap tak mau, cakap tak mau sudah. Ni macam-macam kerana macam-macam alasan yang kita buat, maka itu dia panggil bukan cara sunnah yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Itu Islam tidak mengajar kepada kita mengkhianati orang lain, tak boleh.
Tapi kalau kita nampak dah dia nak kena, kita panggil dia, bos, mari sini. Ni apa cerita ni? Perhimpunan sulit, main kat pintu belakang, senyap-senyap buat orang panggil perhimpunan dalam gelap. Kalau tak mau perjanjian, batal je. Jangan main tipu-tipu. Mana Islam mau kita berterus terang. Nak tarik balik perjanjian, silakan. Lepas ni kita lawan. Kata orang, lawan secara berdepan, lawan secara anak jantan. Main pondan-pondan tak main. Sedap. Dah biar dia. Maka ini Allah Ta'ala ajar, kalau nampak dia tak jujur, panggil dia, kita batal. Lepas pada ni, kita tidak ada lagi perjanjian damai, kita bebas untuk nak buat perlawanan. Itu Islam ajar. Banyak kita tengok perjanjian-perjanjian ini. Perjanjian yang khianat ni bermula daripada mana? Bermula daripada orang Yahudi, dan juga siapa-siapa saja yang terpengaruh dengan gaya Yahudi, mereka suka batal perjanjian. Sebagai seorang Muslim, al-jamaah al-muslimah, jangan sekali-kali kita sewenang-wenang membatalkan perjanjian. Imam Ahmad meriwayatkan suatu peristiwa daripada Syu'bah an Sulaim bin Amir. Dia kata Muawiyah, tanda Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat, dia menjadi panglima peperangan nak pergi berlawan dengan Rom. Masa tu Abu Sufyan Muawiyah ada perjanjian dengan Rom, kita tak akan berlawan dalam masa beberapa lama. Jadi Muawiyah kata, kita ada beberapa tempoh lagi, 3 hari ke beberapa hari, mari kita bawa tentera pergi sempadan dengan mereka. Habis je tempoh, kita akan serang. Tiba-tiba datang seorang syekh naik kuda, prop mari. Dia lalu ikut Muawiyah, dia kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wafa'an la ghadra. Dia takbir, dia kata, jaga perjanjian, jangan tipu. Nabi SAW telah bersabda, wa man kana bainahu wa baina qaumin ahdun, kalau kamu ada perjanjian di antara kamu dengan mana-mana kaum, jangan kamu rungkaikan perjanjian itu sehingga selesai tamat tempoh. Bila tamat tempoh, sama ada kita renew balik, kita sambung balik perjanjian, ataupun fambiz ilaihim, ataupun putuskan perjanjian. Fabalagha Muawiyah. Muawiyah pun sapa khabar. Syekh Muawiyah khalifah, amir. Tak syekh tu. Mari bagi nasihat sekian-sekian. Muawiyah termenung. Faraja. Muawiyah kata, baik, kita tak ada pergi, sebab nasihat yang diberi oleh syekh, fa iza bisyaykhi huwa Amr bin Ambasah. Sahabat Amr bin Ambasah radhiyallahu memperingatkan tentera Muawiyah, jangan kita mula dulu pengkhianatan, oleh kerana kita ada perjanjian, tunggu tamat tempoh. Kalau mereka tak sambung balik, ada bibit-bibit kejahatan, kita lawan. Ini dalam Islam mengajar kepada kita, Masya Allah, Tabarakallah, arti menjaga perjanjian. Jangan sewenang-wenang, jangan duduk main kenyataan akhbar sana sini. Zaman kita ni lah, meja perundingan masih terbuka, jangan duduk main letup di Facebook, letup melalui wartawan, kerana semua ini boleh menjadi menjadi fitnah kepada perjanjian itu. Allahu Akbar. Ada riwayat daripada Baihaqi menyebutkan bahawa salasatun, 3 perkara. Dia kata daripada Nabi SAW. Anda tak sempat nak tengok dia punya sanad. Baiklah, dia kata 3 perkara. Al-muslimu wal kafir fihi sawa. Salasatun, al-muslimu wal kafiru fihi sawa. Tanda 3 perkara ini, orang kafir dengan orang mukmin sama.
Mana masing-masing kita kena jaga perjanjian kita, jangan disewenang-wenang, jangan dimudah-mudah kita batalkan perjanjian ataupun buat-buat sesuka hati, jangan. Al-muslimu wal kafiru sawa. Apa dia? Yang pertama, man ahad tahu. Man ahad tahu. Siapa dia buat perjanjian, maka hendaklah dia tunaikan janji, sama ada dengan kafir atau bukan kafir. Allahu Akbar. Kafir dengan bukan kafir kita kena jaga. Jangan kita janji dengan orang kafir ni kan, tak apa sewenang-wenang buat, la, itu bukan daripada ajaran Islam. Bukan daripada ajaran Islam. Yang kedua, wa man kanat, siapa dia ada hubungan silaturrahim, fasilha, hubungi. Jangan disewenang-wenang kita putus. Aku tak pergi dah rumah makcik aku tu. Sebab apa? Tah ada sikit clash, tak pergi. La. Nabi kata, sil man qata'aka. Orang putuskan hubungan, kita yang pergi. Itu yang betul. Tidak, kita pula tak mau. Yang ketiga, wa man i'tamanaka ala amanatin fa'addiha ilaih. Siapa dia bagi pada kita amanah, simpan barang yang kita, orang kafir ke orang Muslim, orang Islam, tunaikan amanah itu. Ini doa, tak apa bagai kafir ni, mari kita ambil senyap-senyap, lah. Ini prinsip Islam, ketelusan. Al-adalah fil Islam, tak kira dengan kafir ke tidak kafir, asalkan dia tidak memusuhi kita, maka kita kena tunaikan tanggungjawab. 3 perkara ditunaikan. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir, ayat 59. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka bahawa mereka telah terlepas dari kekuasaan dan balasan kami. Sesungguhnya mereka tidak akan dapat melemahkan kekuasaan kami. Jadi ayat yang terakhir ini Allah Ta'ala beri peringatan kepada para pengkhianat ataupun orang yang cuba-cuba nak menjadi pengkhianat. Jangan buat. Jangan buat. Jangan ingat kamu lepas. Jangan ingat kamu lepas. Sebab itu para ahli tafsir kata, ada di kalangan orang kafir yang lepas dalam peperangan Badar, kan? Dalam peperangan Badar lepas. Hak mati 70, Abu Jahal dengan geng dia, yang ditawan 70 berapa? 140. Tentera semua 1000 orang. Tolak 1000 tolak 140, berapa lagi? 800. Berapa? 60 selamat. Adakah mereka bebas? La. Allah kata, mu lepas atas dunia, tak masuk Islam, akhirat kamu tak akan lepas. Innahum la yu'jizun, mereka tak mampu nak khianat nak melemahkan kekuasaan kami. Jangan kata tak apa dia lepas tu beres, la, tak ada beres. Mereka tetap akan apa? Akan kena lepas di dunia, di akhirat mereka tak akan lepas. Allahu Akbar. Kesimpulan daripada beberapa ayat yang kita baca ini, dalam ayat ini dilalatun wadihatun, dalil yang jelas bahawa Islam mengajar kepada kita al-muhafazatu 'alal uhud, menjaga perjanjian bersama dengan musuh. Kalau kita ada buat janji, mesti jaga. Dan haram khianat. Hadis sahih, ini tanda ini hadis sahih, dikeluar oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap penipu, pengkhianat, Allah Ta'ala akan pacok atas kepala dia bendera pada hari kiamat. Hari kiamat besok kita tengok kaki-kaki penipu ni, kaki kelentong ni, ada bendera atas kepala. Weh, dia ni lah dulu jelajah sana sini, ceramah sedap kan. Tapi bila dia
boleh dia tak tunai. Kita kata orang ni ada pacak pada dia atas air kiamat atas kepala dia. Jangan berani-berani kan nak jadi penipu, lah, jangan sekali-kali. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita pada kali ini dengan ayat yang ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allahu Akbar. Kita nak berperang, nak lawan musuh Islam, mesti ada persiapan. Jangan ada main lawan tetap lawan tapi tak ada persiapan. Lah, tengok ayat. Dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Masa itulah berkuda untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Ada musuh kita tahu, tapi Tuhan tahu. Tengok nota di bawah. Ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya berlengkap sedia dengan segala jenis alat senjata dan kekuatan perang yang dapat disediakan untuk menghadapi serangan musuh yang menceroboh. Kena ada senjata gitu, jangan duk main pakai tiup lah, jangan. Persediaan itu pula hendaklah sesuai dengan keadaan zaman dan sebanding dengan alat-alat senjata yang digunakan oleh pihak lawan. Ini kalau lawan kita guna bedil, kita kena guna bedil, dan lawan guna jet, kita pakai jet. Jangan duk main duk main japi keri hari-hari dah, perasak keri nak lawan orang lain main dengan tembok. Jangan. Jadi zaman tu berubah. Dulu orang lawan berdepan, sekarang ni orang lawan dengan alat. Ada pula kapal terbang hok ni perang ni, tak ada pemandu, tak ada driver, dia pakai remote je, zoom dia pergi. Mana kalau jatuh pun orang tak mati, kapal terbang jatuh. Macam-macam alat. Allahu Akbar. Allah kata apa ini dalam ayat ini? Allah Ta'ala perintahkan umat Islam supaya menyediakan kekuatan, iaitulah peralatan senjata. Dalam tafsir diriwayat oleh Imam Muslim, riwayat wa'idu lahum min quwwatin, kekuatan. Nabi kata ala innal quwwata ar-ramyu. Ingat, kekuatan itu ialah lontaran. Bukan lontarnya tangan saja. Zaman kita ni pelontar, alat-alat pelontar apa dia? Tembok atau peluru-peluru, bom, semua alat pelontar belaka dengan cara yang tersendiri. Maka Nabi sebut 1400 tahun dulu. Mukjizat ini bertepat pada zaman kita hari ini pun masih dipakai. Masya Allah, tabarakallah. Allah kata apa? Bila kita nak senjata, kita kena infak, kita kena menafkah, kita kena habiskan belanja. Maka di akhir ayat ini Allah kata, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, mu buat apa? Apa kamu derma, sumbangan kamu akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan diunayai. Jadi alhamdulillah, ayat ini mengajar kepada kita membuat persiapan senjata itu lengkap mengikut masa yang sesuai. Zaman dulu ini alat dia, zaman kita ni alat dia. Setiap persiapan itu ada perbelanjaan, maka disitulah
Allah Ta'ala galakkan supaya kita infak. Hari ini kita berperang dengan senjata, kerajaan dah sediakan, tapi peperangan lawan hujah kita kena sediakan. Alhamdulillah, alat-alat yang ada ini perlu pada belanja. Tuan-tuan sudah infak, kita kata ini termasuk dalam wa'idu lahum mastata'tum. Orang duk serang Islam kata sini, kita juga menerangkan apa itu yang Islam yang sebenar dan apa itu sunnah Nabi SAW. Di saat orang lain sibuk-sibuk dengan menjaja ajaran-ajaran yang asing yang dimasukkan ke dalam Islam secara paksa, sedangkan Islam bari daripadanya. InsyaAllah para pelajar sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.